Syukur Alhamdulillah, rancangan Inspirasi Koko kembali bersiaran untuk musim ke-6. Saya, Izzatul Akmal, adalah hos anda untuk musim kali ini. Terima kasih atas kesetiaan anda kerana sudi menonton rancangan ini. Inspirasi Koko ini adalah terbitan Lembaga Koko Malaysia atau LKM, iaitu sebuah agensi penyelidikan Badan Berkanun Persekutuan di bawah Kementerian Perusahaan, Perladangan dan Komoditi Malaysia. Ya para penonton, sepanjang 5 musim Inspirasi Koko yang lalu, anda telah disajikan dengan pelbagai maklumat dan fakta mengenai koko. Untuk musim ke-6 ini, saya akan membawa anda untuk menyingkap lagi pelbagai informasi menarik mengenai peranan koko dalam kehidupan seharian kita. Sebenarnya, koko yang merupakan komoditi ketiga terpenting di negara kita ini bukan sahaja dapat memberi pendapatan yang lumayan, tetapi juga produk-produk hasilan koko mengandungi pelbagai khasiat dan kebaikan semula jadi yang sangat baik untuk tubuh badan kita. Dan istimewanya episod pertama hari ini, penerangan oleh Ketua Pengarah LKM sendiri mengenai program-program yang dilaksanakan oleh Lembaga Koko Malaysia bagi memastikan perkembangan berterusan industri koko di negara kita. Selain daripada itu, rancangan ini turut memuatkan sesi temu bual bersama dengan salah seorang petani koko yang berjaya di negara ini. Turut dipertontonkan dalam Inspirasi Koko kali ini adalah produk-produk kreatif daripada tetamu jemputan kita. Untuk mengetahui lebih lanjut, jangan ke mana-mana. Teruskan menonton rancangan Inspirasi Koko ini selama 13 minggu bermula pada hari ini. Jadi, kita jangan buang masa lagi. Jom kita ke segmen Kirai Koko. Assalamualaikum. Saya Chef Fitri. Bersama saya Syarif Ismail. Halo. Dari Istana Hotel. Pada hari ini, saya akan menunjukkan cara-cara membuat pandan rusa pau manis bersama sos coklat cherry. Mula-mula kita perlu membuat paste dulu. So, mula-mula kita masukkan tepung, gula, serbuk naik, yeast, air. Kita kacau sampai sebati supaya dia tak ada ketulan. Kepekatan dia dah menjadi dough. So, bila dah sebati, kita perlu rehatkan dia selama 45 minit. Dough pun dah kembang selama 45 minit. Kan? Okay, sekarang kita nak buat inti dia dan cara menguli dia. Okey, mula-mula saya nak tunjuk. Kita ambil sini sikit. Kita roll dengan tangan. Okay, kita tekan dia. Kita ambil pijan yang telah kita hancurkan. Coklat chip. Taruh. Kita tutup, tekan dia ke dalam. Uli dia bulat sampai dia cantik. Ini memerlukan masa 5 minit untuk rehat. 5 minit untuk rehat. Dan juga 5 minit untuk masak. Pause 5 minit. Untuk membuat pandan chapati, dia memerlukan tepung atar dan juga air pandan. Masukkan semua. Masukkan air pandan. So, air pandan ni sebenarnya cara membuat pandan ni, dia cuma memerlukan pandan bersih dan air. So kita masuk dalam blender, kita blend dia dan kita tapis air dia. Kita masukkan sedikit demi sedikit supaya kepekatan tu sebab kita nak buat dia macam dough. Masukkan sedikit minyak sapi supaya lembutlah. Oh, inilah hasilnya lepas dah kita uli dia. Okey, sekarang ni kita buat benda untuk dalam dia, inti yang untuk dalam chapati tu yang kita nak roll untuk dengan sekali dengan daging rusa tu. Okey, mula kita taruh minyak zaitun, bawang, bayam. Alright.
meletak sedikit garam dan juga pepper lah. Sekarang ni kita nak buat carrot puree. So, tunggu air mendidih. Masukkan garam sikit. Carrot dan cream sikit. Okey, kita buat sampai dia dah tekstur yang betul-betul orang kata Dia lembut. halus, yang lembut seperti makanan bayi. Ni hasil dia. Carrot puree tu. Rusa tadi, Okey. kita perlu letak garam dan pepper sikit lah. Okay, season dia. Kita guna minyak zaitun. Faham? Okey, semua dah siap. Sekarang ni, okey, saya nak tunjukkan cara membalut rusa tadi. Okey, kita perlukan tadi capati. Okey, yang dah kita roll tadi dan kita masak dan kita simpan. Okey, mula-mula kita ambil cili benggala dalam tin ni. Kita potong. Okey, potong. Dan kita taruh rata macam ni, paling bawah. Cili benggala ni. Lepas tu kita taruh apa tu atau bayam tadi yang dah di ni tumis. Okay, kita ambil rusa kita ni, kita letak dan kita roll. Kita ratakan belah tepi. Potong dia. Setelah siap digulung rusa tadi, kita akan membakarnya dalam ketuhar selama 10 minit dalam suhu 180 darjah Celsius. Sementara menunggu rusa tadi masak, saya akan tunjukkan cara-cara membuat sos. Mula-mula kita akan masukkan minyak jagung. Kita akan masukkan cherry tadi. Kita masukkan pula sos perang. Asam jawa. 1 sudu kecil coklat. Mak dia sampai sebati. Okey, setelah kita masak rusa tadi dalam pada suhu 180 selama 10 minit. Dalam ketuhar ni. Ketuhar kita letak macam ni dekat chopping board kita ataupun tempat pemotong. Okey, kita potong dia selanting. Okey, ataupun potong sengit ni. Akan jadi macam nilah hasil dia. Tapi Okey. angkat minyak. Okey, saya akan hias kan, cara dia hias. Okey. Venison yang ni setengah macam ni. Okey. Okey. Sos cherry. Hidroponik kucai. Okey. Okey, inilah hasilnya. Pandan rusa, pau manis dan sos cherry coklat. Selamat mencuba. Hai, selamat kembali dalam segmen Tirai Koko. Seperti yang saya janjikan di awal rancangan tadi, saya bersama dengan tetamu istimewa episod pertama kali ini, iaitu Dr. Lee Chun Hui, Ketua Pengarah Lembaga Koko Malaysia sendiri. Apa khabar, Doktor? Khabar baik. Bercakap mengenai industri koko ni, bagaimana status industri koko di negara kita sendiri? Sebenarnya industri koko kita telah mengalami suatu sejarah yang jauh dengan penambahan daripada tahun 80-an yang mendadak tanpa terkawal, maka kualiti soal pengeluaran tidak mencapai sasaran sehinggalah keadaan dunia merosot di mana harga menjunam. Dari segi pengeluaran, negara kita sekarang mencapai lebih kurang keluasan tanaman 20,000 lebih hektar. Dan ini semua adalah daripada usaha baik kerajaan untuk membantu pekebun-pekebun kecil. Dari segi industri iaitu hiliran dan penghilangan. Negara kita sekarang telah maju dari segi pembuatan
coklat dan produk-produk coklat di mana kita mengisar melebihi 300,000 metrik tan setiap tahun. Jadi apa yang ketara permintaan biji koko kering lebih daripada 90% di mana tidak dapat ditampung oleh pengeluaran. Jadi kalau kalian menanam koko, jamin pasarannya. Kita bersyukur kerajaan yang bagus membantu dari segi petani-petani, pekebun-pekebun kerana kita nak mereka yang tinggal di luar bandar ini mendapat transformasi hidup yang lebih bagus. Kerajaan banyak membantu untuk pekebun-pekebun di luar bandar. Dari segi bahan input, dari segi bahan tanaman, dari segi penjagaan, diberi bantuan dan insentif. Sehinggalah mencapai hasil pada tahun kelima. Konsep kerajaan bukan setakat itu saja. Selepas kita mencapai dengan skala berekonomi di mana biji koko kering dapat dihasilkan mencecah 200,000 metrik tan. Di tahap itu, dengan perkembangan industri sederhana dan pembentukan usahawan-usahawan pembuatan coklat, maka setiap kawasan akan dapat menghasilkan produk-produknya. Dan program Koko untuk Rakyat telah dimulakan pada tahun 2010, di mana kita meneliti pengeluaran biji koko kering adalah begitu rendah. Dan satu inisiatif ialah kalau boleh semua perumahan, kampung-kampung di halaman rumah boleh ditanam dengan pokok koko. Sejak bermula program ini pada tahun 2010, sebanyak lebih 30,000 anak benih telah diagihkan kepada penghuni-penghuni rumah untuk ditanam di halaman rumah. Itulah kebaikan yang satu program dilaksanakan melalui kementerian dibuat oleh Lembaga Koko Malaysia. Tidak kira bangsa, tidak kira taraf, semua adalah satu Malaysia. Kerajaan menekankan penyelidikan dan pembangunan. Penyelidikan seluruh dunia, terutama di Eropah, menunjukkan koko boleh membantu mengatasi masalah tekanan tinggi darah. Selain daripada itu, bila kita makan koko, koko akan berinteraksi dengan otak kita di mana akan keluar sejenis compound dalam badan kita iaitu endorphins. Di mana kita akan rasa sungguh selesa dan sungguh gembira. Dan di sebaliknya, dengan antioksidan yang kita dapat diterima sedikit demi sedikit sepanjang masa, kita serupa mengawet muda. Kalau kita lihat koko, dalam 100 gram, sikit, tetapi dia boleh memberi tenaga yang banyak. Lebih kurang 18% kegunaan tenaga harian kita. Baiklah doktor, sebelum berpisah, apa harapan dan pesanan daripada doktor sendiri kepada orang ramai mengenai koko ni? Kepada para penonton di luar sana, jangan lupa menonton Inspirasi Koko musim ke-6 ini di RTM. Dan ketahuilah kepelbagaian khasiat, kebaikan dan kegunaan koko dalam kehidupan harian. Percayalah, koko Malaysia, khasiatnya sejati, lazatnya menyegarkan. Hai
Hai para penonton di rumah, selamat menonton Inspirasi Koko. Sekarang ni saya berada di kebun koko di Serian, Sarawak. Bersama-sama dengan saya ialah pemilik kebun koko ini sendiri, iaitu Puan Manja, anaknya Lee. Okey, terima kasih saya nak ucapkan kepada Puan Manja kerana sudi meluangkan masa dengan kami. Terima kasih. Okey, Puan Manja, bila Puan Manja mula menanam koko ni? Saya memula nanam koko tahun 2000. Luasan dia 2,5 hektar. Dalam pokok dia 1,000 lebih lah. Dalam tahun 2004 ada cantuman kahwin dia dari lembaga koko. Dalam 10 hektar ini saya ada tanam koko 2,5 hektar. Lada ada 1 hektar lah. Dan ada pokok getah saya tanam dalam 3 hektar. Macam mana pendapatan dari buah koko ni sendiri? Hasil dari koko selalu saya rekodkan dalam 1 tahun. Dari tahun 2007 dia memula berbuah. Ada 2,000 lebih kilo dalam 1 tahun. Saya jual koko di lembaga koko di Kuching. Ada apa-apa insentif atau bantuan yang diberikan dari lembaga koko ke atau mana-mana badan kerajaan? Setiap tahun lembaga koko memang bagi saya baja. Racun rumpai dengan racun serangga. Dengan benih dia. Jenis dia PBC 123, KKM 25, KKM 80. Lebih kurang 8 tahun Yalah. Puan Manja mempunyai kebun koko ni. Ada tak anugerah apa-apa yang Puan Manja peroleh? Saya pernah terima sijil dari lembaga koko kategori perkebunan kecil Sarawak. Apa perancangan masa depan Puan Manja tentang kebun koko Puan Manja ni? Harapan saya nak membesarkan lagi. Dari ini 1,000 lebih saya mau tanam 2,000 lebih lagi untuk membesarkan kebun koko saya. Sekarang ni saya ada tempat lain untuk penanaman baru. Dalam 5 hektar di Julau. 2,000 sudah ditanam. Pokok-pokok itu berumur 1 tahun. Saya bekerja, tidak ambil pekerja lain kecuali sama dengan anak saya dalam 5 orang. Kata-kata perangsang atau harapan Puan Manja kepada penonton di luar sana yang ingin mencuba memulakan aktiviti penanaman koko ni? Harapan saya untuk orang di luar sana perlu menanam koko kerana hasilnya lumayan. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Bersama saya Syekh Manan dari Lembaga Koko Malaysia untuk segmen Kreatif Koko. Dan hari ini saya nak tunjukkan kepada penonton satu lagi transformasi daripada coklat, di mana saya akan tunjukkan kepada penonton kita nak buat pasu daripada coklat. Dan juga yang surprise-nya ataupun yang menariknya, saya akan tunjukkan juga macam mana kita nak buat bunga ros daripada coklat. Okey, cara dia cukup mudah. Mula-mula kita tuangkan coklat ni. Coklat ni perlu dicairkan terlebih dahulu. Kalau kita ada melter kat rumah, kita boleh guna melter je. Kalau kita tak ada melter, kita boleh gunakan kaedah teknik double boiling. Lepas tu kita pusingkan bekas ni supaya coklat ni dia rata dekat keliling bekas ni. Okey. Beginilah rupanya. Kita masukkan ke dalam peti sejuk. Tunggu sampai 15 hingga 20 minit untuk biar dia keras ataupun dia set. Baiklah, kita keluarkan daripada acuan bekas plastik ni dengan berhati-hati supaya coklat kita tidak pecah. Okey, beginilah rupanya pasu berbentuk coklat. So ni kita letakkan coklat yang cairkan ni ke dalam kita punya bekas kertas karis minyak ni. Lepas tu kita cuma letakkan macam ni je. Paipkan di bahagian luar bekas ataupun coklat pasu ni. Biarkan dia keras seketika. Lepas tu kita balikkan ke belah sini. Kita pipekan lagi. Okey, seterusnya kita akan masukkan coklat ni dekat dalam peti sejuk. Biar dia betul-betul keras ataupun set selama lebih kurang dalam 2 minit.
sekarang saya nak tunjukkan bagaimana kita nak cantikkan lagi kita punya pasu ni menggunakan serbuk gold ni ataupun serbuk emas ni. Okey. Senang je caranya. Kita letakkan macam ni. Okey, untuk nak tahulah kan macam mana kita nak dapatkan serbuk emas ni, boleh dapati di kedai-kedai bakery jangan risau, serbuk emas ni kita boleh makan. Baiklah, sekarang saya nak tunjukkan kepada penonton macam mana kita nak buat bunga ros daripada coklat. Okey, di sini saya ada dough coklat di mana saya telah campurkan dengan glukos sirap dan juga coklat. Okey, kita cukup mudah, kita cuma ambilkan sikit dough ni. Lepas tu kita buatkan yang di bahagian tengah tu. Kalau kita nak gunakan pewarna pun boleh. Kita campurkan pada coklat putih tu, kita campurkan pewarna yang oil base ataupun yang berasaskan minyak. Okey, untuk kelopak dia saya buat satu-satu. Kita lekuk-lekukkan macam ni. Lepas tu kita cantumkan dekat bahagian tengah ni. Senang je. Buat lagi. Buatlah banyak-banyak dia punya kelopak. Kita cantumkan macam ni. Okey, penonton, beginilah rupanya bentuk bunga ros daripada coklat yang saya telah siapkan. Okey, kita cocokkan bunga ros ni dengan dawai ni untuk jadikan dia punya batang bunga ni. Okey. Kita lilitkan daun ni dekat batang besi ni ataupun dawai ni. Cuma lilitkan macam ni, pusingkan. Kita buat sampai habislah. Baiklah, kita tunjukkan bagaimana pula kita nak hias bunga ros tu dalam pasu coklat ni. Okey, saya dah letakkan span bunga bersama dengan kertas aluminium. Potongkan sedikitlah dia punya dawai ni. Okey. Cocokkan di bahagian tengah macam ni. Okey, letak daun. Seterusnya kita akan cantikkan lagi kita punya pasu bunga ni dengan ribbon. Letakkan dawai yang keras sikit ni supaya kita senang nak cocok pada kita punya span bunga ni tadi. Letak kat sini. Beginilah rupanya pasu dan juga bunga daripada coklat yang saya telah gubah sangat cantik menjadi satu gubahan bunga. Diharap para penonton di rumah dapat mencubanya. Kuis Inspirasi Koko musim ke-6. Bagi anda yang ingin menyertai kuis ini, sila jawab soalan yang tertera. Taipkan LKM, jarak, type kuis, jarak dan jawapan sama ada A, B atau C dan hantarkan ke 32776. 3 pemenang mingguan akan menerima hadiah berupa wang tunai RM300 dan bengkel terokai rasa coklat bersama Chef Amir, tajaan Akademi Chef Amir, tertakluk kepada terma dan syarat. 2 hadiah utama akan menerima wang tunai RM1,000, pakej kursus membuat coklat bernilai RM1,900, tajaan Lembaga Koko Malaysia, starter kit membuat coklat buatan tangan, tajaan syarikat The Chocolate Effect dan penginapan 2 hari 1 malam di Golden Palm Tree Resort and Spa Sepang menanti 2 pemenang bertuah. Untuk hadiah utama, kumpulkan jawapan episod 1 hingga episod 12 beserta slogan "Saya suka menonton rancangan Inspirasi Koko kerana..." tidak lebih daripada 15 patah perkataan dan email ke inspirasikoko@koko.gov.my sebelum 31 Disember 2012. Sedar tak sedar dah setengah jam kita bersiaran. Tapi tak apa. Yang pastinya kita akan bertemu lagi di minggu hadapan. Dan untuk mendapatkan maklumat lanjut, resepi, cara menyertai kuis dan lain-lain maklumat, bolehlah melayari laman sesawang Inspirasi Koko di www.koko.gov.my. Jangan lupa untuk menyertai kuis Inspirasi Koko kerana pelbagai hadiah menarik menanti anda.
Sampai bersua lagi di minggu hadapan bersama saya, Izzatul Akmal. Tentunya dalam Inspirasi Koko musim ke-6 pada waktu dan hari yang sama, tentunya di TV2. Yang pastinya, Koko Malaysia. Khasiatnya sejati, lazatnya menyegarkan. Jumpa lagi.